jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Boleh bangun duit tuan tak bangun. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah kerana kasih sayang limpah kurnia yang Allah Ta'ala bagi. Hakikatnya Allah yang himpunkan kita malam ni, menyempurnakan satu perintah Allah yang cukup besar, salat fardu maghrib berjamaah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Firman Allah, begitulah hari-hari yang Allah jadikan silih berganti untuk manusia. Semalam habis, hari ni datang. Hari ni habis, esok datang. Cuma tak ada siapa tahu esok dia kat mana. Sebab tu syukur ni benda yang sangat besar. Yang saya muliakan, saya hormati pengurusi Masjid Mahmudiyah, barisan AJK, Imam Bilal, para asatizah, guru-guru, tuan-tuan, haji-haji, hajah-hajah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tahun kita melalui hari perayaan, tahun, peringatan yang sama dalam Islam. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, sama ya tiap-tiap tahun ni. Islam ni memang sama. Kalau ada benda lain, ada masalah. Kalau ada benda lain, ada masalah. Begitulah yang Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi ketika Nabi berada di Arafah, ketika Nabi berada di lembah Urainah, ketika Nabi berada di Sa'ad, dan ketika ni tapak masjidnya Namirah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan satu ayat Al-Quran yang menyebabkan unta Nabi yang mula-mula berdiri duduk. Unta Nabi mula-mula dalam keadaan berdiri, yang Nabi di atas dia, turun saja ayat ni terduduk unta, kerana menanggung beban beratnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala sampaikan? Antara perkara terakhir yang mana Nabi terima daripada wahyu ketika Hajjatul Wida, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi kita, al-yawm, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa
alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan ke atas kalian nikmatku. Apa nikmat paling besar yang kita pernah rasa di dunia? Orang yang merasai kemanisan, kelazatan bercinta dengan Allah, duduk seorang-seorang mengalir air mata teringat Allah, dia tak rasa dah apa nikmat lain dalam dunia ni. Walaupun lepas tu Allah bagi dia kekayaan, segala pangkat keduniaan, walaupun dia memiliki segala kerajaan dunia, tak akan dapat untuk dia samakan atau untuk dia bandingkan dengan sedetik tangisan berada dalam merindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita duduk malam ni dalam satu tajuk yang besar, walaupun tiap-tiap tahun masuk 27 Rejab ni tak ada benda lain ni, mesti ada Isra wal Mi'raj. Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, mereka membentangkan hadis demi hadis serta perbahasan ulama yang panjang tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun sebahagiannya khilaf tentang tarikh, tetapi jumhur ulama mengatakan 27 hari bulan Rejab, 18 bulan sebelum penghijrahan Nabi, ketika itulah berlaku peristiwa besar. Tuan-tuan, ini bukan hanya peristiwa cerita mimpi dah. Walaupun sebahagian daripada ulama ada juga yang mengatakan perjalanan ni kemungkinan hanya roh dan bukan jasad Nabi, tetapi hampir semua ulama bersepakat mengatakan perjalanan malam ini melibatkan roh dan jasad Nabi. Ketika firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdih, Maha suci, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memperjalankan hamba dia. Satu peristiwa yang besar, tuan-tuan. Nabi diperjalankan pada malam Al-Isra wal Mi'raj ini bukan suka-suka tiba-tiba Allah Ta'ala bawa Nabi jalan dah. Sebelum peristiwa ni kita tengok ke belakang daripada peristiwa dakwah Nabi, bagaimana Allah membiarkan umat ni melumatkan, menghancurkan, mengecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir dan memang tak ada ayah. Bapa Nabi wafat sebelum Nabi lahir atas dunia. Umur Nabi 6 tahun Allah ambil ibu Nabi. Umur Nabi 8 tahun Allah ambil bapa atuk Nabi. Nabi buat dakwah di kota Mekah bersama dengan Abu Talib, pakcik yang sentiasa membela Nabi, tetapi hujung pakcik mati tanpa agama. Bersamanya Allah hadiahkan isteri tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra alaiha salam. Belum lagi sempat Islam menang, Allah ambil isteri ini. Tahun ke-11 kenabian, Amul Huzni, tahun kesedihan. Tuan-tuan, Nabi bukan malaikat, Nabi manusia. Kita baca surah Kahfi. Qul, katakan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan, innama ana, sesungguhnya tidaklah aku basyar, melainkan satu orang lelaki, manusia, mithlukum, macam kamu semua, yuha ilai, melainkan Allah memuliakan Nabi dengan mewahyukan Nabi. Wahyu langit. Nabi kalau kena pukul sakit enggak? Nabi kalau kena hina, kena maki, kena herdik, kena diperlakukan, diperlekehkan, terasa hatinya. Kita bukan orang hina kan, kadang-kadang kita tolong orang tak terima kasih pun terasa. Kita tolong orang tu tak terima kasih kita, itu pun kita rasa, ya apa terima kasih nak kena bayar.
Bukan orang tu hina pun, orang tu tak terima kasih pun nak terasa saya. Nabi SAW diperlakukan teruk. Macam-macam benda mereka buat pada Nabi. Abu Talib sentiasa dengan Nabi. Tuan-tuan, 3 tahun di pulau, di lembah Abi Talib tanpa makan. Para sahabat bagi tahu, kami tak ada makanan, daun-daun kering kami ambil, kami mamah-mamah daun kering sehingga pecah bibir-bibir kami. Kami buang najis, kata para sahabat, najis kami seperti mana najis kambing. Sahabat diuji teruk, Nabi diuji teruk. Lepas saja kejadian pemulawan di lembah Abi Talib, Allah Ta'ala uji kewafatan Sayyidatuna Khadijah, kewafatan Abu Talib. Sedih. Abu Talib tak ada. Khadijah pun tak ada. 2 orang yang bagi semangat. Yang pertama Abu Talib, yang bagi semangat moral kepada Nabi SAW, dan Khadijatul Kubra yang bagi semangat keuangan kepada Nabi SAW. Dua-dua ni Allah ambil. Seluruh pintu-pintu di Mekah tutup. Tak ada siapa nak dengar dakwah Nabi lagi. Ketika tu Nabi kerisauan, fikiran Nabi tala ke mana? Taif. Tuan-tuan, kita kalau dengar Taif, sebahagian kita mungkin belum sampai ke sana, ke kota Mekah. Kita cuma Taif tu Taif. Tuan-tuan, kalau kita yang dah sampai, kadang-kadang ada yang dah sampai pun di Mekah Mutawif, kata insya-Allah tuan-tuan, kita akan buat trip ke Taif, cuma minta lah untuk bayar seorang 200 rial. Kata apa ustaz 200 rial pula, kita dah bayar package mahal tadi. Tuan-tuan, 200 rial untuk cinta. Taif, daripada kota Mekah menuju ke Taif, tuan-tuan, tabung haji kata kena buat tawaf wida'. Nak keluar daripada Mekah pergi ke Taif kena buat tawaf wida'. Kerana perjalanan melebihi 2 marhalah. Keluar daripada Mekah, perjalanan yang begitu jauh, lebih daripada 92 km nak sampai ke Taif. Nabi bukan pergi naik bas. Kita pergi naik bas, berhenti makan nasi Arab, komplain nasi Arab tak sedap. Lepas tu kata dekat Mutawif pula ni, dulu kami pergi trip lepas ada Hunafa. Makanan, tuan-tuan biasa makan tak? Apa pingnya ustaz ni kali ni tak ada. Ustaz ni pula jenis tak makan sangat. Komplain pergi Taif. Nabi SAW bergerak ke Taif dengan Sayyidina Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tumpukan kerisauan Nabi kepada siapa? Kepada pembesar Taif, maka hina Nabi. Nabi kata tak apa, kalau mereka tak mau dengar dakwah aku, maka kita pergi kepada rakyat, kepada orang awam. Maka susun budak-budak di jalan-jalan. Maka budak-budak ni telah baling batu kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, batu tadi melukakan badan Nabi, mengoyakkan kulit Nabi, memancupkan darah pada Nabi. Air mata Nabi berlinangan sepanjang jalan 3 batu perjalanan. Tuan-tuan, kalau melalui kota Taif, daripada kedai buah tu nak balik ke kota Mekah, tuan-tuan akan lalu satu masjid, nama dia Masjid Ku, Masjid Siku. Kenapa dengan masjid tu? Dulu tak ada masjid kat situ. Dulu cuma ada satu tempat di lereng bukit saja, berbatu-batu. Di situ Nabi penat, Nabi rehat, Nabi letakkan siku Nabi atas batu. Tuan-tuan, bila Nabi dibaling batu, Nabi dihina, Nabi diherdik, Nabi dicaci, seluruh penghuni langit melihat kejadian ini. Bahkan penduduk-penduduk bumi selain daripada jin dan manusia bergetar menyaksikan peristiwa ini. Nabi duduk, Nabi letakkan siku Nabi atas batu. Kita kalau letak siku sandar atas batu, tuan-tuan, berapa lama kita boleh letak? Tak lama kita angkat kebah tangan merah siku. Nabi letak tangan Nabi atas batu, tuan-tuan, batu tu melekuk khidmat pada Nabi SAW. Macam mana kita letak tangan atas sofa? Kita letak tangan atas sofa, apa jadi kat sofa tu? Sofa tu melengkuk. Sebab apa? Dia ikut tangan kita, sedap jadi. Batu khidmat Nabi SAW. Di kalangan pemuda Taif yang berada atas bukit, semua dah ready satu batu besar. Mereka tengok kalau Nabi lalu jalan ni, mereka tolak batu tu untuk tindih Nabi SAW. Tuan-tuan, mereka tolak batu.
Ada malaikat datang dan tahan batu tu. Tuan-tuan, sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Taif, Masjid Qub, depan sikit ada satu batu besar tergantung. Itulah batu dia. Allah tahan batu tu sampai kiamat. Seluruh daripada makhluk di bumi melainkan jin dan manusia ketika tu bergetar melihat keadaan kesusahan Nabi SAW. Nabi teruskan perjalanan. Nabi rehat dekat satu kebun anggur milik siapa? Milik satu orang Quraisy, pembesar Quraisy. Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, bapa kepada Sayyidatuna Hindun. Satu orang yang sangat benci Nabi, maka dah pukul Abu Bakar Siddiq sampai pecah muka Abu Bakar Siddiq. Tuan-tuan, masuk dalam kebun anggur masuk dalam kebun anggur Utsbah bin Rabi'ah. Nabi duduk dalam kebun menangis, berdarah. Masa tu Nabi angkat tangan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu segala kelemahan aku kepada Engkau. Kepada siapa Kau hantar aku, wahai Allah? Kepada orang yang akan menyusahkan aku ataupun orang yang akan menghalau aku. Wahai Allah, aku tak pedulikan semua tu selagi mana Engkau tidak murka kepada aku, cukup untuk aku. Begini hati Nabi telah dighanak, dilunyai, dilumatkan untuk kerja agama, kerja dakwah. Allah tengok dah. Allah tengok, tuan-tuan. Allah biarkan kekasih dia melalui penderitaan ni supaya kita semua faham ini nilai Islam yang ada pada kita semua ni. Ini harga agama daripada mengalirnya darah Nabi bertakung pada capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi balik ke kota Mekah. Pada tahun itulah juga dalam kesedihan hati Nabi, penolakan dakwah oleh orang Mekah, pintu-pintu atas bumi ini telah ditutup. Ketika tu Allah buat keputusan untuk buka pintu langit. Selagi saya dan tuan-tuan bila angkat tangan doa kepada Allah, kita, saya minta maaf saya sendiri, kadang-kadang kita angkat tangan minta pada Allah, tapi hati kita nampak lagi makhluk ni boleh selesaikan masalah. Selagi itu bantuan ghaibiyah Allah takkan datang kepada kita. Tutup semua pintu-pintu dunia, maka pintu langit akan Allah buka untuk kita. Begitu keadaan Nabi SAW. Buat dakwah sungguh-sungguh, tepu dah. Langsung Nabi tak menyerah. Ketika tu tak kala dunia menutup pintu-pintu mereka, Allah buat keputusan pintu langit dibuka. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani cerita, pada malam tu Nabi tidur dalam keadaan mengiring. Maka didatangi ke atas Nabi satu orang yang biasa Nabi melihat dia, yang kalau saja turun bertemu dengan Nabi, dia akan menyerupai satu orang sahabat yang bernama Sayyidina Dihyah ibn al-Khalifah Al-Kalabi radhiyallahu ta'ala anhu. Jibril datang malam tu, tuan-tuan. Jibril kejutkan Nabi bangun. Ketika tu Nabi melihat ada satu bekas berwarna emas yang dipenuhi dengan iman dan hikmah. Nabi cerita kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang meriwayatkan kisah ni, dada Nabi dibelah daripada salur pernafasan sampai ke tepi perut. Dikeluarkan hati Nabi SAW, dicuci dengan air Zam-Zam. Dipenuhkan dada Nabi dengan iman dan hikmah. Nabi orang yang paling bersih dalam dunia. Nabi orang yang tak ada hasad kepada siapa-siapa. Macam tu pun Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan satu prosedur perjalanan nak bertemu dengan Allah, kena bersih semua. Kena bersih. Selesai, Nabi tengok ada satu binatang di depan Nabi SAW warna putih yang melunjurkan kaki. Saya pendekkan kisah ni, kalau tidak lagi Isra' pun tak, Mi'raj pun tak sampai. Kita ada masa lebih kurang sejam. Selalu kalau peristiwa Isra' Mi'raj, selalu di Isra' tak Mi'raj. Tapi kadang-kadang Mi'raj juga tak turun-turun. Dia Mi'raj tahun ni, dia turun tahun depan. Tuan-tuan, Nabi SAW naik di atas kenderaan Buraq.
Buraq disebut dalam hadis satu langkah sejauh mata memandang. Perkataan buraq daripada perkataan barqun. Barqun ni halilintar, kilat. Kilat ialah macam mana nanti laju kilat 1/3 daripada laju cahaya. Tuan-tuan orang-orang intelek ni, kita dekat Putrajaya ni kita boleh cerita saintifik sikit. Laju cahaya 1/3 daripada laju kilat 1/3 laju cahaya. Laju cahaya 300,000 kilometer sesaat. Satu saat kita buka torchlight, cahaya bergerak 300,000 kilometer. Tuan-tuan, kita pelan-pelan pergi saja nak bagi imagination sikit. 2 saat cahaya bergerak 600,000 kilometer. 3 saat cahaya dah sampai kepada jarak 900,000 kilometer. Kalau seminit, tuan-tuan kalilah sendiri dengan 60. 300,000 kali 60. Itu cahaya dah sampai pada jarak tersebut dalam masa seminit. Buraq paling leceh, paling slow laju buraq lebih kurang 100,000 kilometer sesaat. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa jarak dia? Tak sampai, lebih kurang 2,000 kilometer kata. Kalau 2,000 kilometer, tuan-tuan, agak-agak berapa masa yang diambil daripada Mekah ke Masjidil Aqsa kalau naik buraq? Sampai sesaat? Tak sampai sesaat. Tuan-tuan buat calculation sendiri. V equals to S over T. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Masa, tuan-tuan nak kira masa, masa sama dengan jarak bahagi laju. Tuan-tuan dapat masa. Laju, jarak 2,000 bahagi dengan laju 300,000. Tuan-tuan, masa yang sangat singkat ni, apa benda Nabi boleh dapat? Tapi Allah sebut apa dalam ayat tadi? Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Malam tu Allah berkatkan. Berkat ni walaupun masa sikit, banyak benda boleh buat. Ada orang yang tak berkat masa dia, masa bagi banyak mana pun kat dia, apa pun dia tak boleh buat. Tapi berkat ni masa sikit, banyak benda. Apa tujuan Isra? Apa tujuan Allah Isra dan Mi'raj ke Nabi? Ketika Allah melihat kekasih dia telah dihancurkan, dilumatkan hati dia, Allah buat keputusan untuk bawa hamba ni dalam satu perjalanan, supaya perjalanan ni bagi satu motivasi yang besar kepada Nabi untuk terus bangun dalam kerja dakwah. Sebab tu ketika mana peristiwa Isra berlaku daripada Masjidil Haram, minal masjid ilal masjid, suatu masjid ni benda besar. Tuan-tuan, bila masjid dibuka, ambil peluang datang masjid. Masjid bukan hanya tempat solat. Satu perkara yang salah kalau kita kata masjid hanya tempat solat. Tak, masjid ialah mim, sin, jim, dal. Ni masjid. Yang pertama, mim dalam masjid mesti ada mesyuarat. Mesyuarat apa? Mesyuarat macam mana umat ni dapat datang pada agama. Orang yang bukan Islam, kita fikir macam mana mereka ni dapat hidayah. Orang yang Islam dapat taat 100% perintah Allah. Wanita-wanita dapat tutup aurat dengan sempurna. Lelaki akil baligh semua dapat solat berjemaah di masjid di awal waktu, di tempat azan diazankan. Anak-anak dapat taat sepenuhnya pada mak ayah. Ini kita punya mesyuarat. Macam mana kita nak buat? Macam mana rumah kawasan ni, macam mana kita nak buat? Seluruh agama perlu disempurnakan dalam setiap rumah. Mana mesyuarat tu nak kena buat? Masjid. Tuan-tuan, masjid bukan hanya mesyuarat perlantikan AJK dan program kempen-kempen, tetapi masjid ialah tempat bergerak supaya agama daripada masjid sampai ke seluruh rumah-rumah. Yang pertama mesyuarat, mim. Yang kedua sin, dalam masjid kena sentiasa ada sujud. Kena sentiasa ada sujud. Yang ketiga jim. Dalam masjid kena ada jamaah. Yang keempat dal. Dalam masjid kena ada dakwah.
dalam masjid kena ada doa. Ini masjid. Sebab tu Allah memperjalankan Nabi. Allah boleh nak perjalankan Nabi daripada rumah Nabi di depan Bukit Safa, daripada depan Bukit Safa tu tuan-tuan. Allah boleh kejut Nabi daripada situ terus bawa pergi Masjid Al-Aqsa, boleh. Tetapi dok Sayyidina Jibril AS bawa daripada rumah Nabi, bahkan sebagian riwayat kata daripada rumah Ummu Hani, dibawa ke depan Kaabah, di situ dibelah dada Nabi. Nabi diberikan dua bekas, satu berisi arak, satu berisi susu. Dan ketika tu Nabi memilih susu, kata Jibril AS, sesungguh wahai Muhammad, engkau telah memilih fitrah. Kita kan nak bawa orang pergi jalan, apa mula-mula sekali kita buat? Ni Jibril ajar kita, Allah ajar kita how to entertain our guests. Mula-mula sekali bagi minum dulu. Nak start jalan, relax dulu, minum dulu. Belum apa, pergi chai dulu, bawa minum syai nak-nak dulu, baru jalan, relax, minum. Bagi pilih arak ke susu, ni pilih susu. Ini sifat Nabi SAW. Lepas tu baru dibawa dalam perjalanan tu, barakna haulahu, kami berkati perjalanan tu. Dalam keadaan perjalanan yang begitu pantas dengan kelajuan pergerakan burak, tuan-tuan bayangkan, banyak benda yang Nabi singgah, banyak tempat yang Nabi singgah, banyak benda Nabi nampak. Saya tak boleh nak cerita semua, saya nak petik satu je dalam perjalanan Isra' saat kita Mi'raj. Al-Imam Ibn Kathir rahimahumullah ta'ala anhu sebut, ketika Nabi diisra'kan, Nabi melalui satu kawasan perkuburan yang Nabi mencium bau yang begitu harum. Lantas Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, bau apa wangi ini? Maka Jibril AS kata, ini kuburnya Masyitatul Fir'aun dan keluarga dia. Nabi tak kenal masa itu siapa dia Masyitatul Fir'aun. Tuan-tuan, ini perjalanan motivasi. Nabi dalam keadaan diuji, dipecahkan hati Nabi. Nabi dalam keadaan moral yang agak lemah ketika tu. Allah Subhanahu wa ta'ala nak kuatkan balik. Allah lalukan perjalanan tu. Allah jumpakan orang-orang yang dulunya juga diuji teruk sebelum daripada Nabi. Sebab tu kalau kita buka daripada surah Al-Ankabut, ayat yang kedua, Allah tanya, Allah beritahu, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan setelah mengatakan aku beriman? Wa hum la yuftanun, sedangkan ketika tu dia belum diuji. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, dan telah kami uji orang yang terdahulu sebelum daripada mereka. Allah kata, wahai Muhammad, bukan kau je lalu jalan ni. Inilah modul dakwah yang juga orang dulu lalu. Diceritakan dalam perjalanan Nabi berkenaan dengan keluarga Masyitatul Fir'aun, tukang sikat rambut Fir'aun. Hari dia sikat rambut anak Fir'aun, sikat dia jatuh. Al-Imam Ibn Kathir kata ketika dia nak ambil sikat tadi, dia kata bismillah. Anak Fir'aun dengar, bismillah, dengan nama Allah. Apakah Allah itu ilah, yakni bapa aku? Kerana Fir'aun kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Ketika tu, tuan-tuan, ada orang yang dia menyembunyi percintaan dia dengan Allah. Tetapi bila Allah ingin zahirkan percintaan tu, maka dia mengaku, dia kata, Tuhan tu Allah, bukan bapa kamu. Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu. Anak Fir'aun kata, aku beritahu pada bapa aku. Tuan-tuan, dia mengadu pada bapa dia. Fir'aun kata apa? Panggil Masyitah. Wahai Masyitah, siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan,
bagaimana wanita ni, bukan orang lelaki dan perempuan yang ada hubungan dengan Allah, beritahu kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, Allahu Rabbi wa Rabbukum, Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu semua. Fir'aun ketawa. Fir'aun kata balik. Dia balik. Tapi dalam hati dia tahu, barangkali inilah ujian yang terakhir yang akan menghabiskan kehidupannya. Sampai saja di rumah, Fir'aun telah siapkan satu kawah yang besar, diisi dengan minyak, dipanaskan menggelegak. Disebut oleh Al-Imam Ibnu Kathir, kalau dimasuk lembu seekor boleh muat dalam tu. Ketika air sudah melegelegak, Fir'aun beritahu ke askar dia, pergi bawa Masyitah dan keluarga dia datang. Tuan-tuan bayangkan wanita ni dengan baby kat tangan, dengan anak-anak dia. Ulama berselisih pendapat tentang berapa ramai anak Masyitah. Itu bukan satu masalah untuk kita. Dibentangkan di depan Fir'aun, lantas Fir'aun dengan angkuh sombong kata, wahai Masyitah, siapa Tuhan kamu sekarang? Allahu Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu. Fir'aun kata, ambil anak dia seorang campak masuk dalam. Tuan-tuan, ambil anak tadi seorang dia campak masuk dalam. Bagaimana ibu tengok anak dia yang dia besarkan, yang dia ingin anak ni dewasa dengan kebaik, anak dia campak masuk dekat dalam kawah dalam keadaan minyak menggelegak. Anak tu terurai cair dengan minyak. Goncang hati Masyitah. Kita sekolah dah buka, madrasah ada yang dah buka, hantar anak masuk madrasah itu pun 2-3 hari main jenguk. Anak sampai mana pun, anak masuk asrama, balik rumah termenung. Hantar anak masuk asrama, bukan anak mati pun. Masyitatul Fir'aun tengok anak dia mati depan dia, tuan-tuan, apakah iman dia bergoncang? Ketika tu Fir'aun tanya dia lagi, wahai Masyitah, sekarang siapa Tuhan kamu? Kalau kita sekali dah kenal, jawab apa? Begini keadaan Masyitah beriman dengan Allah. Allahu Rabbi wa Rabbukum, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu. Fir'aun kata, ambil satu lagi campak dalam. Ambil seorang lagi anak, campak lagi dalam. Seorang lagi anak dia rebuh mati. Beberapa kali benda ni berlaku sehingga yang tinggal cuma anak yang ada dalam pangkuan dia saja, bayi. Dalam sirah cuma ada 8 orang bayi yang Allah datangkan mukjizat boleh bercakap. Terakhir Fir'aun kata, wahai Masyitah, sekarang siapa Tuhan kamu? Ketika tu Masyitah kata, Allahu Rabbi wa Rabbuk, Allah Tuhan aku, Allah Tuhan kamu. Ketika tu Fir'aun kata, sekarang campak dia dengan anak dia dua-dua masuk dalam. Hati dah mula bergoncang. Kata Allah sebut dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu semua sangka yang kamu boleh masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wat-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga, Allah kata, sedangkan belum datang kepada kamu ujian, cobaan, tekanan, kesakitan seperti mana yang telah datang kepada umat yang terdahulu sebelum daripada kamu, sehingga keyakinan, keimanan mereka bergoncang, sehingga berkatalah orang-orang yang beriman dengan Rasul yang ada ketika itu, bila Allah nak tolong? Ketika itu Allah jawab, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya bantuan Allah dekat. Tuan-tuan, Masyitah ketika mana nak terjun dekat dalam kawah tu, tak kala Fir'aun nak campak dalam kawah tu, Allah Ta'ala hadirkan satu keadaan keajaiban. Sebelum tu Masyitah kata, wahai Fir'aun, seandainya nanti aku terjun masuk dalam ni, baki daripada jasad kami, daging, tulang belulang yang terurai ni, bolehlah aku minta satu je permintaan, kau himpunkan kami semua, kau kuburkan di dalam satu liang. Fir'aun kata, dah terjun lah, kalau setakat tu permintaan aku boleh buat.
Menggoncang hati wanita yang nak terjun. Tuan-tuan, ketika tu Allah datangkan mukjizat. Bayi yang ada dalam dukungan ni kata apa? Ya ummi isbiri innaki alal haq fihal jannah. Wahai ummi, sabarlah ummi dalam kebenaran, di bawah tu syurga. Tuan-tuan, Khalid Sayyidatuna Masyitah terjun, mati. Adakah lepas tu Fir'aun didatangkan bala bencana, dihancurkan? Tak, Allah biar Fir'aun. Dikuburkan mereka dalam kubur yang sama, sehingga malam Al-Isra' Nabi lalu kubur Masyitah, Nabi dapat hidu wanginya kubur ni. Allah nak beritahu kat Nabi, wahai Muhammad, kamu diuji dengan kaum kamu, anak-anak Nabi yang lelaki semua Allah ambil masa kecil. Yang perempuan Sayyidatuna Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. 3 orang ni ketika Nabi masih hidup, 3 wafat. Seorang yang melihat Nabi wafat, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Tuan-tuan, sehinggalah Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Nabi turun daripada Burak, Nabi ikat Burak. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Palestin, di Masjidil Aqsa ada satu masjid nama Masjid Burak. Tuan-tuan kena turun tangga. Bila tuan-tuan turun tangga Masjid Burak, tuan-tuan akan nampak ada satu ring dekat dinding, ada satu ring besi kat dinding. Ramai orang turun-turun, dia celapak tu dekat ring tu, pegang ring tu. Kita pun heran buat pegang ring tu. Kata pakcik, saya pegang ring. Tahu ustaz, ni mesti tempat Nabi ikat Burak kat sini. Kata kalau ikut apa yang saya tahu daripada pihak masjid, bukan tu. Itu saja je letak kat situ, biar dia nampak Masjid Burak ni macam ada tempat ikat. Tempat ikat pun ulama tak tahu. Yang paling penting kat kawasan ni lah Nabi ikat Burak. Tuan-tuan, Nabi ikat Burak di situ. Al-Imam Ibnu Al-Munir sebut, setelah Nabi ikat Burak di situ, maka Nabi di Mi'raj dengan 10 anak tangga. Al-Mi'raj maksud dia tangga. Ulama khilaf sama ada Nabi Mi'raj dengan Burak ataupun tidak. Saya pegang pada pandangan Nabi Mi'raj, Nabi tinggalkan Burak. Nabi tinggalkan Burak di situ. Seperti mana yang disebut oleh Imam Jalaluddin Sayyuti, dikuatkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, juga disebut oleh Al-Imam Ibnu Al-Munir, Nabi ikat Burak kat situ, dan di depan Nabi dibentangkan Mi'raj, dan Nabi naik ke langit dengan tangga. Macam mana keadaannya? Kalau ikut logik, kenapa tak naik Burak? Burak kan laju. Tuan-tuan, kemampuan Burak tak boleh mengatasi langit Allah. Saya sebut tadi, Burak laju dia, kalau pergi laju pun 100,000 km sesaat. Burak nak lepas galaksi kita, tak lepas. Nak lepas galaksi saya tak lepas. Galaksi kita Bima Sakti, hujung ke hujung. Diameter galaksi kita 100,000 tahun cahaya. Saya bukan sebut kilometer, light years. Tahun cahaya. Apa makna tahun cahaya? Dalam masa setahun, berapa jauh cahaya itu bergerak? Itu 1 tahun cahaya. Pergerakan cahaya dalam masa setahun, itu tahun cahaya. Boleh bayang. Itu 1 tahun cahaya. Kalau 2 tahun cahaya, hujung ke hujung Bima Sakti 100,000 tahun cahaya. Allah sebut dalam surah As-Saffat, Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya kami, kata Allah, menghias langit dunia dengan bintang-bintang. Maka di mana ada bintang, masih langit dunia. Jadi betul ke Neil Armstrong sampai bulan? Tuan-tuan, tak ada orang sampai bulan. Misi pergi ke bulan tu misi bunuh diri. Bulan pun manusia tak nak lepas. Tetapi betapa Allah Ta'ala menjadikan keyakinan, keimanan kepada Allah
Islam is beyond logic. Islam bukan satu perkara yang perlu dilogikkan. Tak mampu. Nak logikkan Isra, insya-Allah mungkin boleh. Nak logikkan Mi'raj, mustahil. Kerana ini mukjizat Nabi SAW. Tak ada kepada siapa-siapa yang Allah bagi sebelum daripada ini, melainkan hanya kepada Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi telah Mi'raj daripada langit dunia kepada langit yang pertama. Sampai langit pertama, tuan-tuan, Jibril AS bawa Nabi. Itu pun security. Malaikat langit pertama tanya, wahai Jibril, bersama kamu ni siapa? Jibril beritahu, bersama aku Muhammad. Apakah ia diutuskan ke sini? Maka Jibril kata, ya, dia diutuskan ke sini. Sesungguhnya kata para malaikat tadi, inilah sebaik-baik kedatangan. Mereka dah tahu dah Nabi akan dimi'rajkan. Kerana bergoncang langit ketika Nabi dipaling dengan batu di Taif. Nabi diuji dengan kesusahan dakwah. Air mata dan darah Nabi, bertakung darah pada capal Nabi. Nabi naik tangga pertama, langit pertama dibuka seluas-luasnya. Ketika tu Nabi SAW nampak Nabi Adam AS. Dalam Sahih Bukhari cerita, Nabi masa nampak Nabi Adam AS, Nabi Adam tengok ke kanan, Nabi Adam ada ramai orang di sebelah kanan, Nabi Adam senyum. Nabi Adam tengok sebelah kiri, ramai orang sebelah kiri, Nabi Adam nangis. Maka Jibril AS beritahu, itu ayahmu Adam, sampaikan salam kepada dia. Maka Nabi bagi salam pada Nabi Adam. Nabi Adam kata, wahai anak yang saleh, Nabi yang saleh. Selamat datang kepada anak yang saleh, Nabi yang saleh. Nabi Adam ketawa melihat sebelah kanan, kerana itulah keadaan anak-anak dia yang Nabi Adam tengok akan masuk syurga Nabi. Nabi Adam menangis tengok sebelah kiri dia, kerana Nabi Adam juga tengok betapa ramai di kalangan umat dia, keturunan dia, anak-anak dia akan masuk neraka. Dinaikkan ke tangga kedua. Tangga kedua, Mi'raj pada langit yang kedua. Itu pun Jibril AS ditanya oleh penjaga langit kedua, wahai Jibril, siapa bersama kamu? Maka Jibril AS kata, Muhammad. Apakah ia diutuskan? Ya, ia diutuskan. Malaikat itu kata, sungguh inilah sebaik-baik kedatangan. Tuan-tuan bayangkan, macam mana manusia nak tembus langit? Kalau Jibril AS nak tembus langit pun kena guna security code. Syaitan nak tembus langit dah. Allah beritahu, wa hifzan min kulli syaitanin marid. Bintang-bintang yang Allah jadikan pada langit dunia untuk campak syaitan. Syaitan tak boleh naik. Tuan-tuan, tak ada orang boleh tembus langit. La tanfuzuna illa bisultan. Allah kata, kamu nak tembus langit, cuba tembus. Tak ada siapa kata Allah boleh tembus langit melainkan dengan bantuan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa. Buatlah macam-macam teknologi untuk tembus langit, Allah kata tak boleh melainkan dengan izin Allah. Langit kedua, Nabi nampak dua orang lelaki. Tuan-tuan, langit pertama, Al-Imam Ibn Hajar kata, Syekhul Islam kata, langit pertama Allah jumpakan dengan Nabi Adam AS. Seolah-olah Allah nak bagi tahu kepada Nabi bahawa ini Nabi Adam, bapa kamu. Dia telah dipindahkan oleh Allah, berhijrah daripada syurga ke langit, ke dunia. Dan kamu pun akan macam tu, wahai Muhammad. Kamu balik saja nanti di kota Mekah, tak lama lagi kamu pun akan berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Persiapan. Allah Ta'ala sedang melalukan Nabi SAW dengan satu persiapan yang besar. Naik langit kedua, jumpa dengan dua orang Nabi, Nabi Isa, Nabi Yahya. Mereka berdua sepupu. Nabi bagi salam kepada mereka. Mereka beritahu, selamat datang saudara kami yang saleh dan Nabi yang saleh. Allah jumpakan dengan Nabi Isa, Allah jumpa dengan Nabi Yahya. Apa daripada Ibrahim, Allah Ta'ala nak beritahu ni dua orang ni dimusuhi oleh kaum mereka kejar mereka. Seorang ni dah mati kena bunuh dengan kaum. Nabi Yahya mati kena bunuh dengan kaum. Nabi Isa diangkat ke langit, Allah selamatkan daripada kaumnya. Seorang masih hidup, seorang Allah telah matikan. Wahai Muhammad, hari ini kamu sedang
diuji dengan perkara yang sama yang telah Allah uji mereka. Dibawa oleh Jibril AS naik ke langit yang ketiga. Pintu langit yang ketiga, malaikat tu tanya, wahai Jibril, kamu datang bersama siapa? Jibril AS kata, Muhammad. Apakah ia diutuskan? Ya, ia diutuskan. Kata para malaikat yang jaga langit ketiga, inilah sebaik-baik kedatangan. Dibuka pintu langit, dan ketika tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam yang diceritakan kecantikan wajah Nabi Yusuf sehingga wanita-wanita Mesir melihat wajah Nabi Yusuf terpotong jari mereka. Cantik wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Tuan-tuan, Sayyidatuna Aisyah kata, ya, tak kala wanita-wanita Mesir melihat wajah Nabi Yusuf terpotong jari mereka. Demi Allah, kata Sayyidatuna Aisyah, seandainya mereka melihat wajah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan terpotong jari mereka, tapi akan terpotong hati-hati mereka. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjukkan Nabi Yusuf alaihi salam. Ada apa dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf buat dakwah bukan dimusuhi oleh kaum dia, tapi Nabi Yusuf buat dakwah dimusuhi oleh adik-beradik dia sendiri. Nabi Yusuf buat dakwah dimusuhi oleh adik-beradik dia sendiri. Wa in qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada dia, dia pergi cerita kat bapa dia. Siapa bapa dia? Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub dengar mimpi Nabi Yusuf. Nabi Yaqub kata, la taqsus ruqyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan cerita mimpi ini pada saudara-saudara kamu, mereka akan rancang benda yang tak elok. Dan mimpi ini diketahui. Akhirnya Nabi Yusuf telah dirancang, dicampak masuk dalam telaga, akhirnya dipisahkan dengan bapa dia sendiri. Nabi Muhammad pun sama. Ketika awal dakwah Nabi Muhammad himpunkan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib di Bukit Safa. Ketika tu Nabi ceritakan tentang akhirat, tentang Allah. Yang mula-mula lawan Nabi siapa dia? Yang mula-mula lawan Nabi ambil batu, Abu Lahab. Siapa dia? Bapa saudara Nabi sendiri, adik-beradik sendiri mula-mula lawan. Siapa lagi lawan? Sayyidina Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu Nabi. Ramai yang lawan Nabi di kalangan adik-beradik Nabi. Tuan-tuan, kalau fikir logik, Abu Lahab kalau betul dia cerdik, memang dia nak hancurkan dakwah Nabi, sebenarnya bukan susah pun. Bila turunnya ayat tabbat yada abi lahab wa tab, turun ayat ni, celaka tangan dua Abu Lahab. Apa makna dia? Makna dia memang Abu Lahab takkan masuk Islam sampai dia mati. Kenapa yang termaktub dalam Al-Quran tak berubah? Bila Al-Quran turun berkenaan dengan Abu Lahab, kecelakaan untuk dia, maka diketahuilah dia takkan masuk syurga, dia takkan masuk Islam. Sebenarnya kalau Abu Lahab dia cerdik sikit, dia masuk Islam. Kalau Abu Lahab masuk Islam, terus tertolak Al-Quran. Tapi nak beritahu Al-Quran ini benar dan takkan ada selisih di dalamnya walaupun satu huruf, maka Abu Lahab awal-awal masuk Islam dikatakan celaka oleh Allah, sampai mati dia telah dicelakakan oleh Allah. Yang menentang Nabi siapa? Adik-beradik sendiri. Masa awal dakwah, Allah jumpakan dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, nak beritahu, wahai Muhammad, bukan kau seorang kena ni, Nabi Yusuf kena dah. Naik langit keempat, malaikat tanya lagi, wahai Jibril, siapa dengan kamu? Jibril AS beritahu Muhammad, apakah ia diutuskan? Ya, ia diutuskan. Sesungguhnya inilah sebaik-baik kedatangan. Mereka buka pintu langit keempat. Siapa yang Nabi Muhammad nampak? Nabi Muhammad nampak Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris Nabi yang keberapa? Nabi yang ketiga. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syais alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam.
Nabi Idris AS, kenapa Allah jumpa? Bahkan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti beritahu Allah jumpakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Idris kerana sebelum zaman Nabi Idris tak ada perintah jihad di jalan Allah, tak ada. Orang yang mula diperintahkan Allah angkat pedang untuk berperang di jalan Allah ialah Nabi Idris AS. Allah seolah-olah nak beritahu, nak tunjuk pada Nabi, bahkan balik nanti wahai Muhammad, kamu akan mula diperintahkan dengan apa yang Idris telah diperintahkan, dengan jihad fi sabilillah. Sebab tu bila Nabi hijrah saya tahun kedua start Badar, tahun ketiga Uhud, tahun kelima Khandaq, tahun ketujuh Khaybar, tahun ke-8 bernama Mu'tah, Hunain, tahun ke-9 Tabuk. Perang sampai Nabi habis. Apa dia? Nabi Idris telah lalu benda ni. Allah angkat Nabi Idris mati dekat langit, terus naik ke langit yang kelima. Langit yang kelima, malaikat tanya lagi, wahai Jibril, siapa dengan kamu? Tuan-tuan, agak-agak kalau siapa-siapa nak naik langit, dia lepaskan dengan 7 security ni. Semua langit tanya soalan, wahai Jibril, siapa dengan kamu? Jibril jawab, Muhammad. Apakah ia diutuskan? Tanya Allah. Ya, ia diutuskan. Maksudnya nak naik langit tanpa urusan tak boleh, tanpa jemputan Allah tak boleh. Allah jemput baru boleh, Allah yang utus. Maka inilah sebaik-baik kehadiran langit yang kelima dibuka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada Sayyidina Harun alaihi salam, satu orang Nabi yang diminta oleh Nabi Musa untuk teman dia dalam dakwah pada Fir'aun. Nabi Musa lidah dia tak lancar, tetapi Nabi Harun ialah satu orang yang sangat petah. Kenapa dengan Nabi Harun? Bila Nabi Musa naik ke Tur Sina bertemu dengan Allah untuk dapat suhuf, untuk menerima Taurat, ketika tu Nabi Musa pesan kepada Nabi Harun, wahai Harun, kamu duduk dan jaga Bani Israel. Ketika tu Bani Israel telah buat onar, Bani Israel telah lawan Nabi Harun, Bani Israel telah buat perkara yang dilarang oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Harun yang petah cakap tadi Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang orang sangat cerdik. Tapi apa jadi bila Nabi Musa balik jumpa dengan kaum dia, akhirnya Nabi Harun dicintai balik oleh kaumnya. Begitu keadaan Allah nak beritahu, wahai Harun, wahai Muhammad SAW, sesungguhnya kamu sekarang ni dibenci, tapi sampai masa nanti orang yang benci kamu akan cinta pada kamu. Ketika berada di Mekah, Khalid Al-Walid lawan Nabi, Amr Al-As lawan Nabi, Safwan bin Umayyah lawan Nabi, Amr bin Umair bin Wahab lawan Nabi, Abu Sufyan lawan Nabi. Para sahabat yang ada di kota Mekah, mereka lawan Nabi. Tapi bila saja Nabi hijrah buat kerja dakwah di sana, akhirnya seorang masuk Islam. Dan mereka menjadi orang yang paling mencintai Nabi, yang paling sanggup mati untuk Nabi. Nabi dibawa naik langit ke-6. Pun ditanya lagi, wahai Jibril, siapa dengan kamu? Jibril AS kata, Muhammad. Apakah ia diutuskan? Ya, ia diutuskan. Sungguh ini adalah sebaik-baik kedatangan. Dibuka langit yang ke-6. Nabi SAW nampak siapa dia? Itulah Sayyidina Musa AS. Nabi nampak Sayyidina Musa AS. Sayyidina Musa AS, Nabi bagi salam kepada Sayyidina Musa. Sayyidina Musa jawab salam Nabi, wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Setiap tangga, daripada tangga langit yang pertama sampai langit yang ke-7, seluruh daripada Nabi-Nabi ini beritahu, wahai Nabi yang saleh, selamat datang kepada anak yang saleh, selamat datang pada saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Mereka tak puji sifat yang lain. Mereka tak kata selamat datang wahai Nabi yang amin, wahai Nabi yang Siddiq, wahai Nabi yang tabligh, wahai Nabi yang fatanah. Tak. Mereka cuma sebut wahai Nabi yang saleh, kerana sifat yang kita semua nak bawa balik pada Allah ialah saleh. Yang kita nak bawa balik pada Allah cuma saleh ni yang kita nak bawa balik pada Allah. Tuan-tuan, bila Nabi nak berlalu naik ke tingkat langit yang ke-7, Nabi Musa AS menangis. Bila Nabi Musa AS menangis, maka Nabi SAW tengok pada Nabi Musa, maka ditanya kenapa menangis.
Nabi Musa beritahu sesungguhnya diutus selepas aku satu orang ghulam, satu orang anak muda, yang mana pengikut dia lebih ramai daripada mengikut aku, kata Nabi Musa. Dia menangis kerana terkenang dia lama hidup, panjang dakwah, tapi dia tak dapat nak buat dakwah macam Nabi SAW buat dakwah. Tuan-tuan, naik langit yang ketujuh, sama juga malaikat tanya, siapa dengan kamu wahai Jibril? Masa Jibril kata Muhammad, apakah ia diutuskan? Ya, ia diutuskan. Sesungguhnya inilah kedatangan yang sangat baik. Maka langit ketujuh dibuka seluas-luasnya dan Nabi masuk langit ketujuh. Di situ Nabi nampak siapa dia? Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, kedudukan dia terus daripada Baitullah, Baitullahil Haram, Kaabah, terus Baitul Ma'mur ke atas. Nabi Ibrahim bersandar kepada Baitul Ma'mur. Ketika tu Nabi SAW bagi salam pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab, salam wahai anak yang saleh, Nabi yang saleh. Sesungguhnya khabarkan kepada umatmu bahawa tanah-tanah dalam syurga ni sangat subur. Semailah dengan benih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi Ibrahim ajar amal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamlah syurga dengan pokok-pokok daripada benih 5 kalimah ni. Dan Nabi Ibrahim beritahu, wahai Muhammad, sebaiknya kau sampai nanti ke bumi, sampaikan salam aku kepada umat kamu. Nabi Ibrahim sampaikan salam pada kita semua. Sebab tu bila kita dengar peristiwa Isra wal Mi'raj, sampai pada Nabi Ibrahim, jawab salam Nabi Ibrahim. Berselawatlah pada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita dengan Nabi Ibrahim hubungan yang sangat rapat. Dibawa tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam langit ketujuh, Nabi Ibrahim dinaikkan ke tingkat dan seterusnya. Di situlah Nabi melihat satu benda yang Nabi tak pernah tengok sebelum ni. Apa dia? Al-Sidratul Muntaha. Apa dia Sidratul Muntaha? Sahabat tanya, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami Sidratul Muntaha. Nabi kata, Sidratul Muntaha sebuah pokok yang sangat besar. Nabi begitu, Sidratul Muntaha ni pokok yang sangat besar, yang mana di bawahnya mengalir 4 sungai, 2 ke dalam syurga dan 2 turun ke dunia. Dan Nabi melihat di dalam Sidratul Muntaha Muqaddimatul Jannah. Itulah muqaddimahnya syurga dengan bunyian yang sangat indah. Unggas berterbangan berwarna emas, daun-daun seperti mana telinga-telinga gajah. Nabi cerita kepada para sahabat keadaan Sidratul Muntaha. Nabi naik ke tangga yang ke-9. Nabi dengar ada bunyi gesekan. Disebutkan itulah bunyinya aqlam, pena yang menulis, yang Allah Ta'ala ciptakan dulu sebelum Allah ciptakan kita semua. Kemudian dia naik tangga yang ke-10. Maka di sini Jibril alaihissalam kata, aku tak boleh naik. Wahai Muhammad, ke sini aku tak boleh naik. Maka ketika Nabi naik ke atas, Al-Imam Ibnu Al-Munir kata, Nabi Musa AS ketika nak naik ke Bukit Tursina, Allah kata, Iglatna alaik, buka kasut. Tapi Nabi Muhammad tak kala nak naik ke bertemu dengan Allah, Allah minta Nabi naik dengan kasut-kasut. Ada apa dengan kasut Nabi ni? Ada apa dengan capal Nabi ni? Tuan-tuan, itulah capal yang Nabi guna hari-hari untuk dakwah. Itulah capal yang Nabi guna pergi Taif. Itulah capal yang dah takung darah Nabi. Itulah capal yang bergerak untuk jadi asbab hari ini saya dan tuan-tuan duduk dalam majlis mendengar peristiwa. Itulah capal yang bersama meneman dalam kerja dakwah Nabi.
Bahkan itulah capal yang dimuliakan sehingga memijak langit Allah Subhanahu wa taala. Capal Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke atas. Nabi telah sujud dalam keadaan Nabi mendengar suara irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Dan Nabi melihat nur. Bahkan Ibnu Abbas ditanya apakah malam tu Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, dan diceritakan bahawa ya, kata Ibnu Abbas, malam tu Nabi melihat Allah. Kita jangan salah faham benda ni. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, kita memahami sifatnya Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian sifat 20 kita. Allah wujud bila makan, Allah wujud tanpa tempat. Apakah bermakna tak kala Nabi melihat Allah di situ, Allah di situ? Bahkan ulama ahli sunnah wal jamaah menjelaskan perkara ini. Walaupun Nabi SAW melihat Allah di situ, tapi bukan bermakna tempatnya kedudukan Allah di sana dan ketika itu di situ. Dan guru kami dulu masa kami mengaji bagi tamsil senang. Kita duduk dalam rumah tengok Liverpool lawan dengan Manchester United dekat dalam kita punya TV. Liverpool main dengan Manchester. Dekat mana? Dekat dalam rumah kita. TV tu dalam rumah kita. Hak yang main tu dekat Manchester Stadium. Apakah Manchester tu kat rumah kita? Tak, Manchester kat Manchester. Tetapi hanya benda tu yang dibawa dalam rumah kita. Bahkan mereka tanya pula macam mana keadaan nanti di negeri akhirat, di dalam syurga ada satu majlis. Ahli syurga akan dihimpunkan ketika tu. Mereka akan melihat Allah seperti mana mereka melihat bulan purnama. Allah boleh buat. Tanpa perlu Allah menghadirkan kedudukan Allah di situ. Allah boleh buat sehingga seluruh manusia melihat. Mukhalafatuhu lil hawadith. Sesungguhnya Allah sifatnya berlawanan daripada apa yang baru. Sebab tu bila balik daripada Al-Isra' wal Mi'raj, apabila Nabi kata Nabi melihat Allah, maka para sahabat kalau minta untuk Nabi mensifatkan Allah, Nabi tak boleh nak sifatkan Allah kerana tak ada benda untuk di-compare, untuk dibandingkan untuk sebagai sifat dengan Allah. Tuan-tuan, kalaulah kita balik zaman Fir'aun, kalau tiba-tiba kita duduk dengan Fir'aun, kita beritahu kat Fir'aun, wahai Fir'aun, kami kat zaman kami ada iPhone. Tuan-tuan, takkah stres teruk Fir'aun dengar? Termenung Fir'aun iPhone datang baru. Kita pun cerita iPhone ni macam mana nak cerita? Tuan-tuan, apa yang ada zaman tu yang boleh kita cerita untuk samakan dengan iPhone? Macam mana kita bagi Fir'aun faham iPhone ni macam mana? Yang nak cerita touchscreen pula, Google pening pula nak cerita. Facebook tak boleh nak cerita. Benda yang tak boleh nak disifatkan dengan kesamaan, tak mampu nak dicerita. Suatu nikmat paling besar kita semua nanti bukan masuk syurga. Nikmat paling besar kita semua nanti dapat tengok Allah. Ini yang kita semua nak. Kita semua bukan nak syurga, hakikatnya kita nak Allah redha dengan kita. Bila Allah redha dengan kita, itulah bahagia. Syekhul Islam kata apa? Syekhul Islam kata, aku takut orang yang atas dunia tak dapat syurga, nanti ke akhirat pun tak dapat syurga. Kata Syekhul Islam, aku takut orang yang atas dunia tak dapat syurga, di akhirat tak dapat syurga. Apa makna kalam ni? Aku takut orang yang atas dunia ni tak redha lagi dengan Allah dan tak dapat bahagia ke akhirat, nanti pun dia tak akan dapat syurga dan bahagia. Bahagia bukan daripada apa-apa kebendaan dunia, tapi bahagia ada di sini. Huwallazi anzala sakinah, dialah Allah yang turunkan bahagia. Tuan-tuan, di situlah Nabi tak kala diperintahkan oleh Allah, irfa' sak, angkat kepala kamu. Nabi angkat kepala. Dan Nabi puji semua nabi-nabi. Nabi Muhammad puji Ibrahim Khalilullah, Musa Khalilullah, Isa Ruhullah. Nabi puji semua nabi-nabi. Akhirnya Nabi Muhammad selesai puji semua Nabi, apa Allah kata? Wa anta Habibullah. Kamu, kata Allah, kekasih Allah. Tuan-tuan, hari itu seolah-olah Allah Ta'ala nak isytihar satu benda. Allah jemput
naik ke langit untuk Allah bagi satu title untuk Nabi Muhammad buat turun title. Agung minta kita datang, apa nama, Sultan minta datang kat istana bagi title datuk, kita keluar dari istana dapat datuk. Dapat datuk. Dapat datuk bukan boleh duduk rumah, kena pergi istana, dapat datuk kat istana. Allah Ta'ala bagi title Habibullah, kemudian Allah hadiahkan pula. Bersama dengan itu ialah salat 50 waktu punya seronok Nabi dapat salat ni. Kerana salat itulah hubungan dengan Allah. Kerana sebelum itu telah turun ayat Al-Quran, Innani ana Allah, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Macam mana cara dia? Wa aqimis salata li dhikri, dirikanlah salat untuk ingat pada aku. Sebab tu bila Nabi dapat 50 waktu salat, Nabi seronok sangat. Kerana itulah keadaannya. Kalau 50 waktu salat, makna dia tak ada masa kita untuk ingat selain daripada Allah. Nabi seronok dapat dengan kemampuan, keinginan Nabi. Nabi tahu sahabat pun mampu. Turun sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku dah buat dah dengan umat aku tak mampu, umat kamu lagi tak mampu, minta kurang. Nabi naik minta kurang 10, turun naik balik 10, turun naik balik 10, tinggal 5. Itu pun Nabi Musa kata tak boleh lagi. Nabi Musa punya risau kat kita. Nabi Musa tak pernah tengok kita, tapi Nabi Musa pula tolong risau kat kita. Tak boleh 5 tu. Nabi Musa kata, Nabi Muhammad kata, aku dah malu dah. Aku dah malu dah. Tuan-tuan bayang kalau 50 waktu wajib untuk kita. Tahajud wajib, duha wajib, witir wajib, taubat wajib. Ini semua jadi fardu. Fardu pun compang-camping. Tambah-tambah, ya Allah, baiknya Allah dan Nabi seronok turun buat 5 waktu salat sampai balik ke Masjidil Aqsa. Bahkan sebagian ulama khilaf, Nabi mengimamkan para anbiya sebelum naik ke masa turun. Ulama beza pandangan. Bahkan Al-Imam Ibn Kathir lebih cenderung mengatakan Nabi mengimamkan seluruh para anbiya setelah turun. Akan tetapi jumhur mengatakan sebelum naik Nabi imamkan para Nabi untuk salat. Nabi naik balik Burak, Nabi patah balik ke Masjidil Haram. Diceritakan Nabi sampai ke Masjidil Haram, ke tempat pembaringan Nabi masih panas. Sebahagian malam tu Nabi diberikan kekuatan motivasi oleh Allah dengan roh jasad. Nabi melihat seluruh kebesaran Allah. Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka, Nabi jumpa Nabi-Nabi. Allah Ta'ala tunjuk, ini modul perjalanan dakwah yang kau akan lalu wahai Muhammad. Hatta banyak kata para ulama, kenapa Nabi jumpa Nabi ni pada langit ni, Nabi jumpa Nabi Ibrahim pada langit ke-7, seolah-olah Allah nak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pada tahun ke-7 hijrah nanti kamu akan datang buat umrah. Sebab tu Nabi mimpi buat umrah tahun ke-6 hijrah sampai ke Hudaibiyah patah balik. Tahun ke-7 hijrah datang balik sempurnakan umrah. Tuan-tuan, sampai saja di Masjidil Haram, Nabi duduk di depan Masjidil Haram. Abu Jahal lalu tanya, wahai Muhammad, apa benda baru yang kamu dapat? Apa lagi benda baru? Abu Jahal ni ada saja benda yang dia nak olok-olokkan Nabi. Bila turun ayat Al-Quran berkenaan dengan zakum, ta'amun asin, daripada surah Ad-Dukhan, inna syajarataz zakum ta'amun asin. Turun ayat ni. Abu Jahal dengar. Abu Jahal kata, dia buat kenduri. Dia jamu buah kurma, letak dengan mentega keju, dan kita makan-makan. Ini zakum yang Muhammad duk cerita-cerita pada kamu. Tuan-tuan, dia perolok-olokkan ayat Al-Quran. Bila turun ayat daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, surah Al-Muddathir, Allah bagi tahu dalam neraka 'alaiha 19, dalam neraka malaikat yang jaga dia 19 malaikat. Abu Jahal kata, 19 malaikat takkan tak boleh lawan kita ramai.
Ini Abu Jahal punya sifat, mencabar Al-Quran, ayat-ayat Allah. Suatu Nabi turun di Al-Isra wal Mi'raj, Abu Jahal tanya Nabi, apa benda baru lagi? Maka Nabi SAW telah ceritakan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj pada siapa? Abu Jahal. Orang antara yang terawal yang dengar cerita Isra wal Mi'raj, siapa dia? Abu Jahal. Kalau Abu Jahal faham, patutnya hari ini kita kena lagi faham. Abu Jahal dengar si cerita ni, Abu Jahal kata apa? Wahai Muhammad, seandainya aku himpun dengan seluruh penduduk Quraisy untuk kamu ceritakan benda ni, apakah kamu akan cerita benda yang sama? Abu Jahal kata, aku dah ada point untuk mereka berpaling pada agama ni. Tuan-tuan, Nabi kata, bahkan aku akan ceritakan. Maka telah dia naik atas Jabal Abi Qubais bersama dengan Rasulullah. Ya ma'asyaral Quraisy, ya ma'asyaral Quraisy, wahai orang Quraisy, berimpun. Bila orang Quraisy berimpun, apa yang Abu Jahal nak sebenarnya? Abu Jahal nak mereka dengar cerita ni, dan cerita ni pada mereka tak masuk akal, agar mereka menolak Nabi SAW. Tuan-tuan, itulah kali pertama Nabi ceramah Isra wal Mi'raj. Kita bertahun-tahun nak ceramah Isra wal Mi'raj. Nabi himpunkan orang Quraisy. Ceramah Isra wal Mi'raj ketika itu bukan hanya kepada orang Islam, tetapi orang Quraisy yang berhimpun di kalangan orang kafir. Mereka berhimpun sebab ada Abu Jahal ke atas. Para sahabat berhimpun kerana ada Nabi SAW di situ. Tuan-tuan bayangkan, ketika Nabi menceritakan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ada orang yang beriman pun dah mula goncang iman mereka. Yang kuat makin kuat, dan yang kafir mereka jadikan ini sebagai satu titik untuk mereka menghina Nabi SAW. Tuan-tuan, mereka tanya Nabi satu soalan yang tak masuk akal ketika. Saya nak tanya tuan-tuan yang duduk kat Putrajaya, masuk Masjid Sultan Mizan. Masuk Masjid Sultan Mizan, ada berapa tiang Masjid Sultan Mizan? Siapa boleh jawab Masjid Sultan Mizan ada berapa tiang? Okey, berapa kipas dalam Masjid Sultan Mizan? Lampu? Kipas ada berapa? Abang Man dia jaga Masjid Sultan Mizan. Dia wajib tahu lah. Kita kalau pergi sekali tempat tu, kita boleh ingat tak sifat tempat tu? Susah. Bayangkan Nabi pertama kali pergi ke Masjidil Aqsa, tengok Masjidil Aqsa buat kali pertama. Tak kala mereka kata, wahai Muhammad, kalau kamu benar, sifatkan kepada kami Masjidil Aqsa berapa tiangnya. Tak tahu macam mana Nabi nak jawab soalan ni. Dan dikatakan, dicerita oleh Al-Imam Ibn Hajar, ketika tu juga Allah bentangkan Masjidil Aqsa depan Nabi. Ketika tu Allah bentangkan Masjidil Aqsa depan Nabi, dan Nabi tengok di depan Masjidil Aqsa dan disifatkan kepada mereka satu tentang Masjidil Aqsa. Terkejut mereka, orang-orang yang pernah pergi sana terkejut. Nabi dapat sifatkan dengan detail lebih daripada orang yang pernah pergi Masjidil Aqsa. Ini mukjizat, tuan-tuan. Allah Ta'ala bentangkan segala kebesaran, kebaikan, tanda-tanda ni untuk semua manusia datang pada dia. Tapi masih juga ramai yang ingkar dan degil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa buka jalan hidayah supaya kita semua dapat hidayah. Zaman mereka dah habis dah, sekarang tinggal zaman kita. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan hanya cerita-cerita, tetapi inilah penguat motivasi kita untuk terus bangun dalam kehidupan kita atas dunia yang masih berbaki, supaya kita dapat sambung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita umat da'i, bukan umat abid. Abid ni umat Nabi Musa, ahli ibadat, mereka berzikir, bercahaya, mereka sujud lekuk. Tuan-tuan, kita umat da'i. Kita ialah umat yang jadi asbab kebaikan orang lain datang pada agama. Kerana itulah Nabi sanggup buat apa saja untuk tengok agama ni sampai kepada umat. Satu malam daripada Al-Isra wal Mi'raj, Allah telah melapangkan dada Nabi dengan sepenuh-penuh kelapangan, sehingga Nabi terus bangun dan kuat dalam kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita semua nak kuat, maka balik buka Quran, cari tenang dalam tu.
Cari jawapan tentang kehidupan dunia akhirat dalam tu. Cari hubungan dengan Allah Ta'ala dalam tu. Dan insya-Allah kita akan jumpa jalan yang mana Nabi telah bentangkan kepada para sahabat 1400 tahun dulu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita. Daripada peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita sembang, yang kita cerita malam ni, tuan-tuan, tu pun banyak mukhtasar, ringkas banyak. InsyaAllah mungkin ada banyak lagi kuliah-kuliah, ada ustaz akan cerita lagi tuan-tuan. Banyak lagi benda daripada peristiwa yang harus kita faham, bukan hanya pada sudut pendengaran kita, tetapi fahamlah dengan hati, supaya kita faham nilai agama lebih mahal daripada segala-gala perkara dunia yang Allah bentangkan kepada kita. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf pada tuan-tuan. Puan-puan sekalian, kita tutup dengan doa sikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima doa kita dan tuan-tuan semua malam ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan sedang pandang kami pada malam ni. Kau pandanglah kami seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Wahai Allah, kami baca kisah Nabi kami baca tentang perjuangan para sahabat, sehingga bergoncang hati dan jiwa kami merindui mereka. Mereka telah jadi asbab kami hari ini mengenal Engkau, wahai Allah. Darah mereka, air mata mereka telah jadi asbab Islam telah subur, sehingga sampai kepada jantung hati kami. Wahai Allah, Kau janganlah jadikan kami asbab mudarat pada umat kerana kerja dakwah yang kami tak buat sungguh-sungguh hari ini. Wahai Allah, kami angkat tangan kami mohon keampunan kepada Engkau. Ampunkan dosa kami atas segala kelemahan kami, atas kemaksiatan yang kami buat dalam keadaan sedar ataupun tidak. Wahai Allah, kami malu dengan Engkau. Kalau Kau zahirkan dosa kami, pasti timur dan barat, langit dan bumi akan hitam dengan dosa ni. Wahai Allah, tapi kalau Kau ampunkan kami, itulah kehendak dan keinginan kami. Nabi SAW doa kepada kami setiap daripada doa Nabi untuk diampunkan dosa kami sebelum kami lahir lagi, wahai Allah. Dan bila kami lahir hidup atas dunia, dibentangkan dengan dunia, kami langgar perintah Kau, wahai Allah. Tapi hari ini, wahai Allah, kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa, minta ampun sungguh-sungguh daripada berkat bulan Rejab, daripada berkat perjalanannya Isra Nabi. Wahai Allah, tolonglah terima kami. Ampunkan dosa kami, ampun dosa mak ayah kami, anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami. Ampunkan dosa umat ni, wahai Allah. Wahai Allah, malam-malam Nabi dan para sahabat dipenuhi dengan tangisan air mata keampunan dan hidayah. Tapi hari ni umat ni malam-malam mereka dengan zina, akhak dan judi, wahai Allah. Di depan kami anak-anak muda kami ada yang tak tutup aurat, ada yang naik atas pentah menyanyi dalam keadaan tak pedulikan agama. Wahai Allah, sunnah Nabi dicalarkan di depan kami. Tolong ampunkan dosa kami, terima taubat kami, wahai Allah. Dan umat ni, angkat musibah bencana ni daripada kami, wahai Allah. Penyakit ni selesaikan daripada kami, wahai Allah. Kami rindu nak sempurnakan semua sunnah-sunnah Nabi kami dengan sempurna, wahai Allah, tanpa ada sikit pun kecacatan daripada amalan kami. Tolonglah terima kami, wahai Allah. Mudahkan urusan kami dalam pengabdian kepada Engkau, wahai Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Engkau Tuhan, wahai Allah. Ampunkan dosa keluarga kami, anak isteri kami tak pandai didik mereka, wahai Allah. Jangan kerana kelemahan kami di akhirat nanti Kau campak mereka masuk api neraka, wahai Allah. Wahai Allah, tolong ampunkan dosa kami. Kami rindu kalaulah di akhirat nanti dapat pegang tangan semua ahli keluarga kami dan umat ni berselisih bahu dengan Nabi, melangkah sama-sama masuk syurga. Wahai Allah, Kau makbulkanlah doa kami, Kau terimalah taubat kami. Hidayat untuk umat ni, wahai Allah. Hidayat untuk semua Amerika, wahai Allah. Hidayat
hidayah untuk semua orang Rusia, wahai Allah. Hidayah untuk semua orang Jepun, wahai Allah. Bagi hidayah pada semua orang Korea, wahai Allah. Bagi hidayah pada semua orang Rusia, wahai Allah. Bagi hidayah semua orang Australia, wahai Allah. Bagi hidayah pada seluruh manusia di seluruh dunia, wahai Allah. Kami takut, wahai Allah, kalau kami tak buat dakwah sungguh-sungguh, pintu-pintu hidayah disekat sehingga ramai yang mati tanpa mengenal Engkau, ya Allah. Tolong, ya Allah, gunakan kami untuk agama sampai kami mati. Jadikan setiap pengorbanan kami asbab wasibah hidayah SWT. Wahai Allah, apa yang Nabi SAW minta daripada doa Nabi untuk kami, itu kami minta, wahai Allah. Apa yang Nabi minta jauh daripada kami, itu kami minta jauh, wahai Allah. Di kalangan kami ada yang sakit, wahai Allah, kau sembuhkanlah. Ada yang ahli keluarga kami sakit, kau sembuhkanlah. Ada di kalangan kami yang diuji dengan masalah rezeki, kau lapangkanlah. Ada yang diuji dengan masalah hutang, kau langsaikanlah. Ada yang diuji dengan masalah rumah tangga, kau selesaikanlah. Wahai Allah, kau terimalah. Rabbana amanna bima anzalat taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.